Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam hari Khamis. Dan hari ini kita bersama sama lagi dalam program Sembang Nutrisi. Alright. So, sebelum kita mulakan kita punya program ni, kepada mereka yang sudah masuk ke dalam kita punya live di Facebook, jadi saya nak minta jasa baik anda untuk kita kongsikan, sharekan link ni kepada kawan-kawan kita supaya apa? Supaya mereka dapat tahu apa yang sedang kita bincangkan, apa sedang kita bicarakan pada malam ini. Dan topik pada malam ini sangat-sangat menarik dan dia pula ada kena-mengena dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Alright? Yang mana kita tahu hari ini, sekarang ini kita sedang melalui satu zaman yang mana kita sedang berperang dengan sejenis wabak. Sejenis wabak, tuan-tuan dan puan, wabak, sejenis virus yang mana hari ini dalam kajian yang dibuat, immune system sangat-sangat penting. Immune system yang kuat sangat-sangat penting bagi melalui zaman ini. Alright. Jadi sebelum kita nak mulakan program kita pada malam ini, bersempena dengan topik kita pada malam ini, KIX sesuai untuk dewasa. Bukan saja untuk kanak-kanak, malah dia sangat sesuai untuk orang-orang dewasa. Okey? Jap. Sebelum kita nak start tu, kita nak say hi dahulu kepada mereka-mereka yang sedang menonton kita punya program live ini. Okey. Kita nak say hi dahulu kepada sekejap. Okey, dia lambat sikit. Okey. Okey. Kita nak say hi sikit kepada Siti Comel. Apa khabar Siti Comel? Kemudian kita ada siapa lagi ni? Kita ada Marhan Metin, Muhammad Najib. Kemudian ada lagi 13 orang sekitar, saya tak dapat bacakan nama ni. Okey, Haji Sani pun ada. Okey, come on guys. Kita sharekan link ni pada kawan-kawan kita sebab topik pada malam ini topik yang sangat-sangat menarik. Dan juga hari ini yang akan mengupas tentang topik ini adalah orang yang berpengalaman, orang yang berpengetahuan luas di dalam bidang kesihatan, bidang penyakit, dan beliau juga seorang microbiologist. Dan beliau juga, tuan-tuan puan, merupakan seorang tenaga pengajar di International Medical University yang mengajar doktor-doktor ni. Alright, jadi kita tak nak buang masa lagi pada malam ini. Okey, kita terus mempersilakan Scientific Advisor Maxima. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Hello, apa khabar semua? Khabar baik? Okay, khabar baik, doktor. Doktor macam mana, sihat? Okay, very good, sihat. Very good. Doktor, so sebelum kita nak mulakan kita punya program pada malam ini, doktor, hari ini kes antara yang tertinggi, doktor, 21,000 kalau tak silap saya, doktor. Betul, 21,000 ke atas. Wow. Luar biasalah, doktor. Sekarang dulu kita dengar 200 pun takut. Sekarang 21,000. Saya tengok penuh je orang dekat jalan raya. Betul. Very scared. Tapi masih ramai orang di luar. I don't know why people are going out still. Ya, doktor. That's the problem. Doktor, kalau kita tengok sekarang kajian, kalau kita tengok daripada apa yang berlaku, doktor, kes-kes yang berlaku, banyak sekarang ni kematian, doktor. Saya tengok sendiri dalam Facebook, dalam WhatsApp, diorang hantar video, doktor. Satu kali trip tu sampai 20 ambulan, doktor. Betul. Semalam ada tengok dekat Klang General Hospital. 20 ambulan satu kali. Betul. Dan saya difahamkan, diorang punya trip ada dalam 3 ke 4 trip satu hari. So bayangkanlah, doktor, kalau katalah satu hospital tu dia boleh buat 4 trip, kalau ada 20 van jenazah, bermaksud berapa banyak tu, doktor? Lebih kurang 80 orang ataupun 80 kematian baru satu hospital, doktor. Very bad lah. Seriously. Dan juga kalau kita tengok, doktor, banyak juga yang mati, ramai juga yang meninggal, okey. Dan kalau kita tengok dalam apa dia punya history, ada yang tidak, ramai juga yang tak ambil vaksin, doktor. Ya, belum dapat vaksin. Betul. Jadi ini anda boleh nilaikan sendiri. Bukan kata apa, tuan-tuan puan, anda boleh nilaikan sendiri keberkesanan. Maksudnya kalau orang yang vaksin, orang yang tak vaksin, anda boleh nilai sendiri dia punya kesan tu tadi tu. Bukan kata orang vaksin tak kena, doktor.
tetapi dia tidak akan terus kepada benda yang kritikal. Ya, dia lebih ringan lah. Kalau kena pun ringan saja. Okey doktor, so topik pada malam ni doktor tentang KIX. Ya. Selalunya orang difahamkan tentang KIX ni orang rasa untuk suplemen kanak-kanak. Tapi sebenarnya bahan aktif yang ada di dalam KIX tu bukan sahaja untuk kanak-kanak, sesuai untuk kanak-kanak, malah sangat Orang sesuai dewasa. untuk orang dewasa. Dan Yes, juga, betul. kalau kita tengok doktor Yes. Okey doktor, so kita ada masa lebih kurang 1 jam lebih ni doktor. Kita cuba kupas kenapa hari ni KIX ni juga sangat sesuai untuk orang dewasa. Dan dalam masa yang sama, kepada anda yang sedang menonton, alright, kita minta anda sharekan link ini sebab mereka sangat-sangat perlukan produk ni. Betul doktor Betul. Sangat-sangat perlukan produk ni. Dan juga hari ni tuan-tuan puan, kalau anda ada soalan, anda boleh typekan di dalam ruangan komen kita. Nanti saya akan bacakan dan kita akan jawab. Betul doktor? Okey, betul. Perfect. Okey, so kita bagi tepukan sekali lagi untuk Profesor Madya Dr. Haris Kumar. Silakan doktor. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, so inilah dia topik hari ini as we can see. Boleh. Okay, very good. So inilah dia topik hari ini seperti yang kita dapat melihat. Boleh besar sikit doktor? Sekejap 1 minute. Okay, so inilah dia topik hari ini. Okay, iaitu Valmune, bagaimana ia berfungsi. So setakat ini kita mengetahui bahawa 1 minute ni ban kata tu dah harus. So setakat ini kita kita berfikir bahawa Valmune hanyalah untuk kanak-kanak, tetapi ini tidak begitu benar. Valmune boleh diambil oleh kedua-dua, iaitu kanak-kanak pun boleh ambil dan orang dewasa pun boleh mengambil. Okay, so sistem imun kita, semua di antara all of us adalah berbeza dalam kemampuan kita menyerap nutrien yang sangat penting. Mengapa? Kerana latar belakang genetik kita berbeza, masalah kesihatan semasa kita berbeza, gaya hidup kita berbeza. Okay? So, apa yang kita buat sekarang ini, 21st century, kita banyak makan makanan yang diproses, yang mempunyai kekurangan nutrien dan pada masa yang sama menghasilkan nutrien yang tidak seimbang. Okay? Selain daripada itu, bahan makanan yang diproses ada bahan tambahan, additives dan juga toksin yang boleh mengakibatkan keberkesanan sistem imun kita turun. Okay? Now, apakah langkah-langkah yang boleh kita mengambil untuk memastikan kesihatan optimum yang berterusan dalam keadaan ini? Now, the best thing you can do, especially now, hari ini 21,000 kes. So kita tak boleh tukar perkara di luar. Apa yang kita boleh buat ialah tukar perkara di dalam badan kita. Menguatkan dan menyelenggarakan sistem imun kita supaya kita lebih dilindungi daripada toksin dalam makanan, virus dalam alam sekitar yang boleh menjejaskan setiap orang setiap hari dalam kehidupan kita. Okay. Now, why do we have to improve our immunity? Mengapa kita perlu menambahkan sistem imun kita? Yang pertama, penuaan ditentukan oleh sistem imun. Semakin anda bertambah tua, sistem imun berkurangan. Sistem imunlah yang bertanggungjawab untuk melawan virus dan juga bakteria. Okay. Selain daripada itu, sistem kekebalan atau sistem imun juga bertanggungjawab untuk memusnahkan sel-sel kanser. Another one. Okay. Selain daripada itu, sistem kekebalan ataupun sistem imun membersihkan sistem pelupusan sisa badan, membuang sel yang mati, bahan kimia toksik dan bakteria yang mati. Okay. Now, satu lagi perkara yang dibuat oleh sistem imun yang optimum, ia mengurangkan kesan radiasi. Kita baru buat talk pada minggu lepas, radiasi pembunuh yang senyap. Okay, dan juga bahan pencemar kimia. And sistem imun yang berfungsi secara lemah boleh mengakibatkan pelbagai jenis masalah. Satu daripadanya adalah alergik dan satu lagi adalah masalah autoimun seperti yang kita dapat melihat. Okay, so dengan sistem imun yang kuat, seseorang dapat menjalani kehidupan yang panjang dalam keadaan yang kuat dan juga sihat. Okay, so apakah langkah-langkah yang terlibat dalam menguatkan sistem imun kita? Yang pertama, hentikan atau kurangkan secara maksimum penggunaan makanan diproses. It's unhealthy. Makanan diproses mempunyai bahan penambah, additif.
okey, pengawet, all of this colouring, pewarna yang boleh menambahkan beban ke atas sistem badan kami. Okay. And susah ia menambahkan toksin yang ada dalam badan kita. Okay, number one, yang pertama. Yang kedua, pastikan badan anda menerima semua keperluan vitamin harian yang penting seperti vitamin A, B6, B12, folic acid, vitamin C dan vitamin E. Zinc iaitu yang penting, okay, zinc iaitu yang penting dan juga phytonutrient. Now, all of these diperlukan oleh badan anda seperti yang kita dapat melihat, okay. Selain daripada itu, makan diet yang tinggi dalam asid lemak penting iaitu asid lemak omega 3 yang ada EPA dan DHA. Ia sangat penting untuk fungsi sistem imun yang optimum. Okay. Selain daripada itu, lebihkan makan makanan segar seperti buah dan sayur, kurangkan penggunaan gula di mana boleh dan karbohidrat yang ringkas, jauhkan diri daripada produk hidrogenasi dan separa hidrogenasi seperti margarine. They are all trans fat, so ia membawa masalah. Okay. Mengurangkan produk yang mengandungi pengawet, aditif, pewarna, bahan tekstur, perisa, all of this kita kena kurangkan. These are all bad for the body. Okay, lebihkan atau sertakan makanan probiotik, bakteria baik yang hidup dalam usus yang boleh didapati daripada yogurt, dadih dan juga beberapa jenis keju. Mereka juga sangat membantu badan kita. Dapatkan tidur yang mencukupi iaitu 6 hingga 8 jam setiap hari dan kalau boleh kawal stres. Jangan membiarkan stres mengawal anda, okey, kerana apabila anda di bawah tekanan didapati bahawa sistem imun menjadi lemah, okey. Seterusnya, kalau boleh sentiasa aktif, please exercise, bersenam 3 hingga 5 kali seminggu. Setiap sesi sekurang-kurangnya setengah jam, berhenti merokok dan gunakan antibiotik apabila diperlukan sahaja. Don't simply take antibiotics. Okay, and sering ketawa, yes, okay, laughter is the best medicine. Okay, ketawa boleh menyebabkan banyak bahan kimia yang baik dihasilkan di dalam badan. Okay, dan yang paling penting, konsumsi cakes. Okay, suatu formula yang boleh menambahkan keberkesanan sistem imun anda. Inilah dia, cakes mempunyai dua bahan aktif yang utama. Satu adalah DHA dan satu lagi adalah beta glucan. Okay, so cakes mempunyai teknologi Wellmune dan juga mempunyai docosahexaenoic acid yang sangat penting untuk tumbesaran dan juga perkembangan fungsional, otak kanak-kanak. So selain daripada itu, Wellmune ini mempunyai pelbagai jenis publication, mempunyai banyak terbitan-terbitan jurnal. Kita mempunyai, and DHA pula sangat diperlukan oleh kanak-kanak untuk tujuan pemikiran, cognition. So cognition termasuklah semua aktiviti otak seperti menyelesaikan masalah, comprehension, penakulan, computation, persepsi, membaca, bertutur, semua ini adalah di bawah satu perkataan yang dipanggil cognition. Inilah dia teknologi di dalam cakes yang dipanggil sebagai Wellmune dan dua bahan aktif yang utama iaitu DHA dan beta glucan. Adalah didapati bahawa sistem imun adalah asas kepada kesejahteraan. Ia diperlukan untuk produktiviti seperti yang kita dapat melihat. Yes, Selain daripada itu, yes, ia juga diperlukan untuk mood yang baik. Selain daripada itu, kejelasan mental. We need it. Pengurusan stres, prestasi bersukan, kualiti kehidupan dan juga tenaga. Semua ini memerlukan sistem imun yang baik yang merupakan asas kepada kesejahteraan. Now, siapa memerlukan Wellmune? Keluarga dengan kanak-kanak, very important. Keluarga dengan warga emas, definitely needed. Sesiapa dengan kehidupan yang penuh dengan stres, yang ada banyak meeting back to back, meeting banyak production, this, that, everything. So mereka memerlukan banyak cakes ataupun
apa yang diperlukan Wellmune. Selain daripada itu athletics, okay, yes, mereka yang banyak bersukan, ahli sukan dan atletik juga memerlukan sistem imun yang baik yang dapat dibekalkan oleh Wellmune. Dan mengikut kajian adalah didapati bahawa 87% daripada pengguna adalah sangat berminat untuk membeli produk yang ada kebaikan dari segi sistem imun. Dan yang kedua, dan selain daripada itu, nombor 2, most desired benefit. Baru yang kedua adalah health and wellness. So inilah dia. So kita mendapati bahawa yang paling penting ialah health and wellness, yang kedua adalah immune health benefits. Walaupun 87% yang berminat nak membeli, tetapi hanya 48% yang sedang membeli produk yang dapat menambahkan sistem imun badan mereka. Inilah dia Wellmune, 100% natural yang bebas daripada gluten, terbukti secara klinikal dapat menguatkan sistem imun badan anda, selamat untuk konsumsi setiap hari, safe for everyday consumption, mendapati pengiktirafan global as we can see, dan mendapat kelulusan badan-badan regulatory ataupun broad regulatory approval. So that is our Wellmune, iaitu formula yang terdapat di dalam kek seperti yang kita dapat melihat. So, apakah dia Wellmune? Ada orang sentiasa tanya soalan, what is Wellmune? Wellmune adalah yeast beta-glucan terkemuka yang terbukti secara klinikal untuk menguatkan sistem imun badan manusia. Ia boleh ditambah dalam makanan, minuman dan suplemen. Wellmune boleh menyebabkan seseorang sentiasa sihat dan kekal sepanjang masa. Very important. Selain daripada itu, Wellmune selamat boleh diminum setiap hari, no problem. Berasal daripada yeast pembuat roti. So ia adalah bebas daripada gluten. Because ada orang yang allergic kepada gluten. Ia tidak allergenic. Ia adalah kosher, halal bagi mereka yang beragama Islam. Ia adalah halal, bebas daripada gluten dan terdapat dalam projek bukan GMO. So ia adalah non-GMO ataupun non-genetically modified organism. Seperti yang kita dapat melihat. Selain daripada itu, Wellmune merupakan jenama global yang dipatenkan dan memenangi banyak anugerah as you can see. Apakah fungsi sistem kekebalan tubuh kita? Ia mempunyai pekerjaan yang sangat penting. Ia menjaga kesihatan kita dengan melawan penyakit. So, kita nak petunjuk ringkas bagaimana sistem imun kita berfungsi dan bagaimana Wellmune berfungsi untuk membantu sistem imun kita. Inilah dia sistem imun manusia. Di seluruh badan anda terdapat lokasi-lokasi tertentu yang merupakan sebahagian daripada sistem imun. Tonsils, thymus, nodus limfa, limpa, appendix, sumsum tulang, Peyer's patches dalam usus, all of this merupakan sebahagian daripada sistem imun manusia. Sistem imun ada dua tangan. Tangan pertama ataupun cabang pertama dipanggil sebagai sistem imun innate ataupun semula jadi yang merupakan barisan pertahanan yang pertama. Tugasnya mengenali, mensasarkan dan memusnahkan jangkitan dengan cepat tanpa perlu belajar bagaimana mengenali patogen. Tak payah mengenali. Kalau ada ada orang patogen yang menyerang terus membinasakan patogen tersebut. Kehadiran antigen akan mengaktifkan sistem imun semula jadi. So sel-sel imun akan mula bermigrasi ke tempat jangkitan melalui aliran darah. Sistem imun semula jadi kita kemudian menetralkan patogen dengan menelan patogen dan juga membunuhnya. Tetapi satu perkara yang kurang baik mengenai sistem imun semula jadi, ia tidak mempunyai memori jangka panjang. Jadi reseptor baru perlu dibuat untuk menyesuaikan tindak balas imun. So apakah sel-sel yang terlibat dalam sistem imun semula jadi? Termasuklah macrophage,
neutrophil, sel pembunuh semula jadi atau natural killer cell NK cell, dendritic cell, basophil, eosinophil. Semua ini merupakan sebahagian daripada sistem imun semula jadi atau sistem imun innate. Okay. Now, sistem imun kedua yang terdapat dalam badan kita adalah sistem imun adaptif. Dia lebih perlahan dan ia tidak dapat bertindak balas dengan cepat. Bukan macam sistem imun innate tadi, dia cepat. Ini memerlukan masa. Why? Kerana perlu menyesuaikan diri dan belajar untuk mengenali patogen yang menyerang badan. Selepas perjumpaan pertama dengan patogen, sistem imun adaptif boleh mengingati, ada memory rupa patogen. Jika patogen yang sama cuba menjangkiti badan kali kedua, tindak balas adalah lebih cepat, tepat dan berkesan. Nah, apakah jenis sel yang terlibat? Jenis sel yang terlibat di sini adalah sel T dan juga sel B. These are the cells which are involved in your adaptive immune system. Okay. Now, ada bukti yang menunjukkan bahawa Valmune dapat bertindak sebagai immunomodulator. Maksud apa? Apabila sistem imun lemah, ia menaikkannya. Apabila sistem imun terlampau aktif, dia menurunkannya menjadi normal. So that is Valmune. Dan dapat mempromosikan dan melatih sel-sel imun semula jadi tubuh untuk bertindak balas dengan lebih cepat apabila patogen dikesan. Okay, so this is very important untuk pertahanan imun kerana bermanfaat untuk memiliki tahap perlindungan daripada patogen yang tidak pernah anda temui sebelumnya. Okay, that's why semua orang menggalakkan vaksinasi. Bila anda menjalankan vaksinasi, badan anda sudah bertemu dengan apa? Protein virus ataupun virus yang mengakibatkan penyakit COVID-19. Sudah kali pertama. So kali kedua bila badan anda berjumpa virus itu sekali lagi, ini akan menyebabkan badan anda bergerak balas dengan lebih cepat, lebih tepat dan lebih berkesan. That's why vaccination is very important. So, inilah dia. Beta-glucan berfungsi sebagai immunomodulator dan ia akan melekat kepada reseptor beta-glucan yang terdapat pada sel-sel imun innate seperti monosit, seperti yang kita dapat melihat. Seterusnya, selepas beta-glucan dikesan, monosit akan mula dilatih. Dan monosit yang telah dilatih adalah sekarang sudah bersedia untuk bergerak balas dengan lebih cepat kepada musuh daripada luar. Macam mana mereka akan menghasilkan cytokine yang sewajarnya. Okay, so this is immunomodulation dan melatih sel imun kita. Okay, so fenomena yang baru dikenali ini berlaku apabila sel imun bawaan, iaitu sel imun innate menemui kepingan mikrob tertentu, menyebabkan sel mengambil tindak balas yang lebih berkesan terhadap ancaman masa depan. Okay. So ini bermaksud bahawa sel kekebalan bawaan setelah mengalami satu rangsangan latihan, adaptive immune system boleh menyimpan ingatan pengalaman yang membolehkan mereka bertindak balas lebih cepat, lebih tepat, lebih berkesan apabila mereka menemui patogen buat kali kedua. Okay. Now, Valmune berinteraksi dengan pertahanan imun manusia yang telah berkembang berjuta-juta tahun untuk melindungi tubuh. And the best thing is Valmune menyokong sistem imun tanpa merangsang sistem imun secara berlebihan. Okay, dia adalah immune modulation. Ia tidak mengakibatkan sistem imun menjadi terlampau aktif. Okay. Inilah dia bagaimana Valmune bekerja atau berfungsi, di mana apabila dimakan melalui mulut, Valmune akan diambil oleh Peyer's patches dalam usus. Okay. Kemudian sel imun yang bernama macrophage akan mengandungi Valmune dan mereka akan travel, bermigrasi kepada organ-organ imun di seluruh badan seperti thymus, lymph nodes, spleen,
Okey, macrophage ini akan memecahkan Valmune kepada fragmen-fragmen yang lebih kecil yang akan melekat kepada neutrophil, iaitu sejenis sel darah putih. Okey, yang paling banyak terdapat dalam aliran darah kita. Apabila neutrophil ini mempunyai kepingan-kepingan kecil Valmune, neutrophil ini bertambah aktif dan akan mengenali dan membunuh semua sel-sel patogen asing yang cuba masuk ke dalam badan. So this is how Valmune actually works. Okay. So pemahaman saintifik mengenai mekanisme tindakan Valmune didokumentasikan dengan baik melalui penyelidikan yang ditinjau oleh peer review research. Okay. Penyelidikan memberi data yang jelas mengenai kesan Valmune pada sistem imun dan kemampuannya untuk membantu. Number one, meningkatkan kesihatan imun secara umum, menjaga kesihatan fizikal secara keseluruhan, lindungi daripada stres yang berbahaya, dan yang keempat, ia juga menggalakkan tahap tenaga yang sihat dan kejelasan mental. Okay. Valmune formulation, apakah kesimpulan? Sangat stabil. Very good. Mempunyai shelf life yang panjang iaitu 5 tahun. Okay. Dan ia mempunyai kaedah-kaedah analytical yang boleh mengujinya dalam makanan, minuman dan juga suplemen seperti yang kita dapat melihat. Okay. So Valmune didapati mengurangkan simptom-simptom yang berkait rapat dengan upper respiratory tract infection iaitu jangkitan sistem pernafasan bahagian atas, menambahkan profile of mood scores, iaitu POMS dan mengurangkan simptom-simptom allergic. So all of this is kebaikan daripada Valmune. Okay, so didapati salah satu daripada kajian didapati melibatkan 100 pelajar perubatan tahun keempat. Mereka diberi Valmune untuk 90 hari. 250 mg 3 bulan dan didapati bahawa cold flu symptoms didapati berkurangan seperti yang kita dapat melihat, yes, placebo, dan didapati bahawa bilangan hari dengan simptom-simptom jangkitan sistem pernafasan atas didapati berkurang sebanyak 22%. Okay, so effect on Valmune on cold flu symptoms in 4th year medical students berkurang sebanyak 22%. Okay, seterusnya kajian yang dipanggil sebagai 28-day lifestyle stress study di mana 150 orang dewasa yang ada tekanan hidup sebanyak sederhana diambil, diberi 250 mg Valmune untuk setiap hari untuk 4 minggu dan didapati bahawa mereka kemudian dianalisa untuk upper respiratory tract infection dan POMS. Dapati bahawa kedua-dua POMS, profile of mood states and upper respiratory tract infection didapati berkurangan. Yes, inilah keputusannya. Valmune mengurangkan bilangan orang dewasa yang ada jangkitan saluran pernafasan atas, mengurangkan as we can see. Valmune sangat berkurang minggu kedua, sangat berkurang minggu keempat. Bilangan yang ada jangkitan sistem pernafasan bahagian atas dan mereka yang mengambil Valmune melaporkan 34% pertambahan dalam profile of mood score iaitu minggu kedua dan di sini minggu keempat. So this is Valmune. Dapat menambahkan POMS, profile of mood score, dan dapat mengurangkan upper respiratory tract infection. Selain daripada itu didapati bahawa profile of mood score didapati vigor, tenaga bertambah sebanyak 42%, keletihan berkurang sebanyak 38%, confusion berkurang sebanyak 15% dan tension berkurangan sebanyak 19%. So this is what we can see. Selain daripada itu, satu study ragweed allergic study, di mana 48 dewasa yang ada
allergic ragweed dimasukkan dalam kajian ini. Mereka diberi 250 mg Valmune setiap hari untuk 4 minggu. Okey. So didapati bahawa simptom-simptom hidung mereka berkurang sebanyak 57% bagi kumpulan yang mengambil Valmune, dan simptom-simptom mata mereka, mata berair, gatal, semuanya berkurangan sebanyak 25%. Okey. Selain daripada itu, kita mendapati bahawa average simptom berkurangan sebanyak 28% dan simptom severity, keterukan severe system, intensity system didapati berkurangan sebanyak 52%. Inilah dia Valmune yang mempunyai keputusan klinikal yang sangat baik, yang tiada tandingan, merupakan satu pemenang dengan consumer dan memang mempunyai nilai kesejahteraan yang sangat baik. This is our Valmune seperti yang kita dapat melihat. Immune health, menguatkan sistem imun, baik untuk orang tua for healthy aging, stress protection, melindungi anda daripada keadaan tekanan, clarity and focus, menambahkan kejelasan dan clarity dan juga menambahkan fokus. Selain daripada itu, sports nutrition membantu sistem imun recover selepas exercise, energy and vitality memberi tenaga, energy level, and sangat penting juga bagi kesihatan kanak-kanak, terutamanya immune support for healthy thriving kids, kerana sistem imun kanak-kanak masih dalam proses perkembangan. So today we have one formula yang bukan sahaja digunakan untuk kanak-kanak tetapi boleh juga digunakan untuk orang-orang dewasa setiap hari, 2 pagi, 2 petang as we can see. Namanya Kix, 2 bahan aktif, DHA dan juga beta glucan, dan formula yang utama yang terdapat atau teknologi utama yang terdapat di dalam Kix adalah Valmune, seperti yang kita dapat melihat. With those words, we come to an end of today's presentation. So this is the time. Sekarang di luar sana ada banyak masalah, is very dangerous. So tolong jaga diri anda baik-baik because the cases are very high. Sesiapa juga boleh mendapat corona. COVID-19 tidak mengira bangsa, warna kulit, umur, apa-apa pun tidak dikira. Sesiapa boleh mendapat jangkitan COVID-19. So please be careful, take care of yourself, ambil suplemen anda setiap hari and anda boleh melihat perbezaan. With those words, we back to Eddie as we can see. Back to Eddie. Yes. Doktor. So, kita sedang menunggu jika ada soalan-soalan yang nak bertanya dengan doktor tentang KIX ni, dipersilakan, doktor ya. Yes. So doktor, kalau kita ada yang mau order. Siapa yang nak order boleh komen saja dekat dalam ruangan komen tu, nanti akan ada orang guide anda untuk bagi tahu macam mana cara untuk nak order. Yang paling best kita punya produk KIX ni sedap untuk dimakan. Betul doktor Betul, very tasty, very good. Dia memang sedap. Dia ada dalam botol tu dia ada rasa orange, dia ada rasa grape and dia ada rasa mango. Dia ada 3 flavor dalam tu. Right? Yes. So kalau anda nak bagi pada anak-anak pun, anak-anak suka. Bukan saja anak-anak saja suka, malah mak bapak pun takut makan lebih daripada anak dia. Betul. Ni ada soalan dari James Jim. Dia tanya berapa had umur kanak-kanak yang boleh makan KIX? Kanak-kanak yang sudah pandai mengunyah, you boleh bagi dia. 2-3 tahun sudah boleh mengunyah, you boleh bagi dia. And dia seperti gummy. So no need to worry, dia lembut. Dia tidak akan mencederakan kanak-kanak. So it's in a gummy form. So as long as the child boleh kunyah, you can ada gigi, you boleh beri dia Kix. 2 pagi, 2 tengah hari. 2 pagi, 2 pagi, 2 petang. 2 pagi, 2 petang. Macam anak saya doktor, saya bagi dia makan KIX pada usia dia 2 tahun tau doktor. 2 tahun. Jadi saya tak bagi dia satu ketul macam tu doktor.
So, I akan koyakkan. Okay. Kami, I akan koyakkan and then I belah kepada 4. So, I bagi dia sikit. Also boleh can, no problem. Sebab Can. takut apa Can. tahu? Sebab budak kecil, you tahulah kan, kadang-kadang kalau dia makan satu ketul besar tu, I takut dia tak pandai kunyah ataupun dia Yes. dia penat ke kan. Okay. Dia tertelan. So baik, kalau kanak-kanak masih 2-3 tahun, you can pecah-pecahkannya kepada kepingan-kepingan yang kecil and berikan anak-anak itu sedikit demi sedikit. But kalau sudah 6 tahun, 7 tahun, no problem lah, dia tahu makan. They all know already how to eat. Okay, ada soalan dari Rose Sally, dia tanya, perlu ke ambil vitamin C selepas ambil KIX ni? Okay, this depends on you. You can think actually kalau kicks you ambil 2 pagi, 2 tengah, 2 petang, actually it's okay. Tetapi kalau anda terlampau stres, you bekerja di luar, berjumpa dengan pelbagai jenis orang, anda boleh menambahkan keselamatan benteng pertahanan anda. If you want, you can improve. But actually it's no need because kicks already give you a strong immune system. Okay, kicks already give you a strong immune system. 2 in the morning, 2 in the evening is good enough. At the same time, apa yang penting? Your lifestyle, exercise, so your paru-paru becomes stronger. Tak ada exercise, paru-paru lemah. Paru-paru mesti kuat. Okay, sekarang especially kita memerlukan paru-paru yang kuat because nak melawan jangkitan. So you must exercise, tidur yang cukup. Apa yang saya katakan tadi, all of that you have to follow. So 2 in the morning, 2 in the evening kicks should help, shouldn't be a problem. Okay, so rasanya jawab tadi soalan untuk Khairul Nizam ni dah terjawab. Dia tanya kenapa kanak-kanak berapa biji sehari, dewasa berapa biji sehari. Dewasa also take 2 in the morning and 2 in the evening. It's about the same. Okay, it's the same. Doktor, bahan gula dari sumber apa? Maybe Eddie can answer this. Okay, dia dipanggil sucrose. Dia bukan gula yang sucralose, apa nama dia? Sucralose. Okay, it is sucralose. Okay, it's sucralose. Dia bukan gula yang pasir lah maksudnya, dan juga dia punya kuantiti dia very minimal. Yeah, it's a minimum amount. No need to worry, it's a minimum amount. Ya, adalah sucralose. Sucralose, betul. Sebab kalau kita tidak letak sucralose tu, dia akan jadi melekit. Yes, betul. Akan jadi melekit dan kalau dia panas tu dia akan jadi cair. Betul. Right? Betul. Okay, ibu mengandung boleh consume KIX tak? Can, no problem. It's a normal thing. It's a very normal ingredient, natural. You can take it, no problem. Okay, ni ada dia tanya KIX memang dia bukan tanya, dia bagi tahu KIX memang terbaik. Bapa mertua saya amalkan KIX je, imun sistem kuat lepas vaksin, tak ada masalah kesihatan bertenaga saja. Okey. Okey, sekejap Doktor, can you share with us about ivermectin? How does it work to help coping with the current COVID? Thanks for your sharing. Ivermectin. Okay, inilah isu yang sensitif. Okay, until today ada pihak yang mengatakan ivermectin boleh digunakan untuk COVID-19. Ada yang mengatakan dia tidak boleh digunakan. So we are still waiting. Belum ada kajian yang mengatakan bahawa ivermectin can be used for COVID-19. Dia masih dalam peringkat kajian. So the best thing we can do is to wait for the research. Biar mereka buat penyelidikan dan baru kita akan mendapati hasil keputusan penyelidikan sama ada ivermectin ini benar-benar sesuai untuk penyakit COVID-19. Okay. Doktor, dia sebenarnya daripada mana, Doktor? Ivermectin digunakan dulu untuk mengubati penyakit parasit protozoa. Okay, dia digunakan dulu. Yes. So ada orang yang mengatakan dia boleh membantu untuk membunuh virus COVID-19, tapi belum ada penyelidikan yang benar-benar dijalankan lagi. There's still not much of research yet. Okay. Okay. Doktor, 2 gram bermaksud 200 mg ke? 250 mg ke? No. 2 gram bermaksud 2000 miligram. 2000 miligram. Ya. Yeah. Okey, sekejap Ibu mengandung okey. Sekejap. Doktor, DHA tu
tu untuk brain booster ke, manakala beta glucan untuk booster immune system ke? Betul. DHA is the brain booster, is omega 3 yang diperlukan untuk pelbagai jenis fungsi kognitif. Membaca, menulis, bertutur, comprehension, menakul, all of that kita perlukan. And the brain booster is basically the beta glucan, correct? Okay, the health booster, immune booster. Okay. So ini adalah KIX. Jika anda menjadi ahli, harga sebotol ni, alright, hanya RM50 saja. Soal. Ada 60 gamis kat dalam ni. Ada 60 biji gamis kat dalam ni. Dia tak boleh stop doktor Kalau stop dia rasa macam nak makan lagi. Yeah. Nampak dia ada flavor anggur, dia ada flavor orange, dia ada mango. Okey, ada soalan dia tanya. Semalam baru second dose untuk Pfizer, tapi sebelum tu dah makan vitamin C, KIX, tapi yang peliknya tak ada pula demam. Badan lemah. Rasa macam KIX function je. Dia kata semalam dia vaksin, tak ada rasa demam, tak ada apa semualah. And then dia rasa adakah ini function dia? Yeah. So this is basically when you take suplemen yang baik, apabila anda mengambil suplemen, anda akan mendapati bahawa kesan daripada negatif vaksin akan berkurangan. So kesakitan badan selepas vaksin, demam, semuanya akan berkurangan. So this is a good plus point. Okay? Okay. Right. So doktor nak tanya, saya punya jiran, dia ada beli KIX dengan saya 2 botol seminggu. Dia bagi anak dia lebih sebab anak dia suka sangat. Tapi yang 3 orang anaknya makan, yang kecil 2 tahun, badan sangat kecil. Dia makan lebih sampai cirit berit. Jiran saya, kenapa cirit berit? Sebab ambil KIX ke? No, KIX tidak akan menyebabkan cirit berit. Tapi kalau boleh, jangan mengambil terlalu tinggi dos. Okay? 2 pagi, 2 petang sudah cukup. Kalau you nak tambah pun, 1 more extra. Maybe 3, but don't take too much. Yeah. Okay, not too much. Anything, suplemen pun tak boleh ambil secara berlebihan. Very important. Okay? Okay, 250 mg. Sama dengan berapa gami KIX? 2 biji, 2 lah kan? Satu gamis bersamaan dengan 2 gram. 1 gami ada 2 gram. So which okay. 2 okey lah. 2 ke 3 lah. 2 in the morning, yes. 2 in the morning, 2 in the evening. Okay. Okay. Soalan. Ini peluang anda untuk nak tanya ni. Rugi kalau tak tanya ni. There's one question here. Adakah T-cell salah satu sel darah putih untuk booster sistem imun? Yes, betul. T-cell adalah salah satu daripada sel darah putih untuk menguatkan sistem imun tubuh kita, dan T-cell ini adalah sebahagian daripada sistem imun adaptif anda. Okay, so T-cell is part of your adaptive immune system. Doktor, adakah KIX boleh diamalkan doktor, adakah KIX bila diamalkan bagus untuk mengekalkan sistem neurogenesis dan plasticity? That one is BRICS, BRX. Neurogenesis dan plasticity of the brain is BRICS. Okay. Sorry, doktor, teruskan. Yes, so KIX is for your immune system. The one in BRICS, we have the formula ataupun technology memophenol, which is the one that helps in the brain plasticity and neurogenesis, iaitu pembentukan sel saraf yang baru. Okay, macam James Jim ni, dia cakap kalau untuk kanak-kanak makan pagi 1 biji, petang 1 biji, boleh ke? Boleh. Cuma yang dicadangkan adalah 2 biji pagi, 2 biji petang. Sebab kita nak dapat, dia based pada recommendation Yes, correct. Based pada recommendation. Takut nanti kalau you makan nanti tak ada function you ni pun no point juga kalau kita makan tak ada rasa kan. Follow the dose yang tertera pada botol. Always follow the dose which is stated. Okay. So doktor, kita cuba jawab lagi 3 soalan saja doktor. Okay. 3 soalan saja Okay, come on. 3 lagi soalan. Kalau tak, kita dah nak sampai ke penghujung kita punya program. So, ini peluang untuk anda. Okay, kepada anda yang belum lagi mengenali KIX, inilah dia punya rupa bentuk. Untuk sebagai, kalau
harga ahli hanya RM50 saja untuk semenanjung. RM50 saja untuk semenanjung. Okey, ini ada soalan dari apa ni? Doktor, T-cell adakah salah satu, ni dah jawab kan? Apa betul. jika makan sekaligus 5 biji, doktor? Nothing will happen. Tak ada apa-apa berlaku. Okay. But what is needed is only 2. So jangan ambil secara berlebihan pula. Okay. Walaupun dia sedap, I know it's very tasty. Okay. So jangan mengambil secara berlebihan. 2 pagi, 2 petang. Okay. Okay. Boleh makan KIX dan Biarec dalam masa yang berlainan ke? Can. You boleh makan pada masa yang sama pun boleh. Tapi lebih baik kalau jarakkan setengah jam ke 1 jam supaya penyerapan dia lebih berkesan. Okay, lagi 2 soalan. Okay, so untuk dewasa sama jugalah 2 pagi 2 petang, betul? Yes. Right. Come on, ada lagi 2 soalan. Okay. Right, so kepada sesiapa yang inginkan produk KIX, boleh berjumpa ataupun boleh tinggalkan komen anda di dalam ruangan komen ni. Okay, bagi tahu saya minat ataupun saya perlukan KIX. Nanti akan ada orang akan bantu anda untuk mendapatkan produk ini. Okay, so kita dapat Syarul cakap, doktor ada orang kencing manis boleh ambil ke? Can, because quantity gula yang terdapat dalam ni adalah sangat sedikit. It's a very small amount of sugar. Okay, okay, last question adakah KIX ini boleh mengurangkan atau memulihkan apa-apa penyakit yang kronik? Contoh darah tinggi. No, this is a system immune. Ini adalah untuk sistem imun anda. Ini untuk fokus kepada immune system dan yes. Memori untuk minda, DHA. Okay. Yes. DHA, otak and juga memory. Doktor. Okay. Nak tanyalah doktor. Kalau kita ambil suplemen ni, boleh ke kita lepas ambil suplemen tu minum kopi ke? Jangan minum kopi atau teh setengah jam sebelum dan selepas ambil suplemen. Please. Very important. Because kopi dan teh mengandungi bahan yang boleh menghalang penyerapan nutrien yang terdapat dalam suplemen. At least setengah jam kalau boleh. Okay. Okay? Okay. So kita dah settle lah 2 soalan. Alright. So thank you very much doktor for your time. Okay. Thank you. Bye. Okay. So kita akan berjumpa nanti dalam program seterusnya. Okay. So doktor nanti dulu kita ada discussion sikit. Yeah. Right. Okay. So thank you very much semua. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton, yang juga setia menonton. Okay, dalam program Sembang Nutrisi ini. InsyaAllah kita minggu hadapan kita akan bawakan topik yang lain juga dalam Sembang Nutrisi ini. Dan saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat dan berjaya untuk membantu ataupun memberikan manfaat kepada lebih ramai lagi orang di luar sana yang ingin mempunyai kesihatan yang optimum. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Thank you very much. Assalamualaikum.